Okey, seterusnya anak-anak kita lihat satu topik yang ketiga iaitu fungsi pertempatan bandar dan juga luar bandar. Jadi sini makna anak-anak kena bandinglah tengok nanti pertempatan bandar dan juga pertempatan di luar bandar. Baik, kita terus kepada nota di sini. Kawasan pertempatan bandar dan luar bandar mempunyai fungsi tersendiri. Okey. Fungsi pertempatan merujuk kepada peranan bagi sesuatu kawasan pertempatan yang merangkumi ekonomi, sosial dan kerajaan ataupun governance. Okey. Maknanya penduduk bandar dan juga luar bandar ada fungsi dia. Ada fungsi ekonomi, ada fungsi sosial dan juga ada fungsi dia kerajaan atau governance. Governance. Baik, kita tengok fungsi pertempatan bandar. Fungsi pertempatan bandar ni kita dah sebut tiga perkara tadi. Yang mana pertama ekonomi. Yang kedua fungsi sosial, yang ketiga fungsi dia kerajaan atau governance. Kita tengok dari segi ekonomi. Okey, dari segi ekonomi pertempatan bandar ni orang ramai ini kawasan bandar ni menyebabkan yang disokong dengan kuasa beli yang tinggi, bidang pekerjaan yang banyak duit, banyak harta, banyak wang ringgit. Jadi mereka ni boleh menyokong aktiviti yang ada di kawasan bandar ni. Okay? Boleh menyokong. Maknanya kitaran duit berada dalam kawasan sini. Okay? Kemudian kita tengok dari segi ekonomi. Ekonomi di kawasan bandar ni berkembang seiring dengan fungsi pembangunan satu kawasan pertempatan bandar dalam menjana pendapatan penduduk dan negara. Okay? Maknanya orang ramai penduduk di sini. Padat lebih 10,000 orang ni kawasan padat. Jadi kita tengok yang pertama yang atas fungsi pertempatan bandar ni satu, bandar pelancongan. Bandar yang terkenal dengan pelbagai aktiviti pelancongan. Menawarkan pelbagai peluang pekerjaan dalam sektor perniagaan dan sektor pelancongan. Maknanya orang ramai di sini mereka boleh kerja sebagai peniaga. Kawasan pelancongan macam-macam lah. Kerap tangan, makan, minum, pakaian. Kalau kita pergi di Teluk Cempedak, di Pahang, Kuantan Pahang tu, macam-macam dah dijual. Ada permainan di sana, ada layang-layang. Sektor pelancongan mungkin ada naik bot. Contohnya Port Dickson Negeri Sembilan, Bandar Raja, Melaka Bersyarah. Ini fungsi dia, bandar dia pelancongan. Ramai penduduk, jadi mereka bekerja di sini. Padat duduk situ. Yang kedua, bandar pelabuhan. Bandar yang melibatkan urusan import dan ekspor. Yang ini pelabuhan ni jalan laut lalu kapal, lalu kapal yang besar-besar. Import ekspor. Penduduk terlibat dalam sektor perkapalan dan penguasaan maritim. Dalam sektor perkapalan ni maknanya segala-galanya. Baiki kapal, buat kapal, angkat barang, segala-gala. Kemudian penguasaan maritim ni, kalau kata kawasan pelabuhan, mestilah ada penguasa, orang-orang yang bekerja di laut, menjaga perairan. Jangan ada gangguan daripada orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Kerana seterusnya, di kawasan sini juga adalah orang bekerja sebagai pawal selamatan, ada peniaga, macam-macam. Sebagai contoh, Pasir Kudang Johor, Kelang Selangor, Georgetown Pulau Pinang, Bintulu Sarawak dan Teluk Sepanggar di Sabah. Okey. Seterusnya, bandar perindustrian. Bandar yang mempunyai pelbagai kegiatan industri. Ini dah sebut tadi industri apa, macam-macam di bandar ni lah. Kebanyakan penduduk bekerja dalam bidang pengeluaran. Dia mengeluarkan barang-barang lah. Di bandar ni, dia tak keluarkan bahan mentah. Yang keluar bahan mentah ni di kampung-kampung. Dia keluarkan getah, kelapa sawit, segala-galanya lah. Kayu kayan dia keluarkan. Jadi dibawa ke bandar. Dia ada kilang. Dari pokok getah tu dia boleh buat kerusi, boleh buat perabot, boleh macam-macam dia buat. Dalam bidang pengeluaran, kejuruteraan dan juga teknikal. Kemudian sebagai contoh ni Shah Alam Selangor dan Perai Pulau Pinang. Seterusnya bandar teknologi maklumat. Yang ini bandar teknologi maklumat ni sangat penting. Kerana kita mengikuti arus perubahan teknologi. Jadi setiap bandar, tiap negeri ni ada. Contohnya dikatakan sebagai teknologi maklumat dan telekomunikasi. Bandar yang berperanan mengembangkan teknologi maklumat dan telekomunikasi, ICT lah. Kemudian terdapat pelbagai peluang pekerjaan yang melibatkan penggunaan ICT. Termasuk pemasaran dan pengaturan komputer. Programmer lah ni. Maknanya boleh kata setiap universiti menawarkan bidang pengkomputeran untuk graduate. Mereka belajar lah. Ada yang belajar baiki, ada yang buat program, ada yang macam-macam lah. Buat itu, buat ini macam-macam.
Sekarang ni bidang ICT ni dah masuk ke sekolah. Anak-anak dah belajar 1 2 3 tu asas sains komputer di sekolah sains lah, ya. Banyaklah. Jadi ni dah memberi ruang lah, ya, orang yang duduk di kawasan sini untuk beri perkhidmatan, untuk beri kerja di Bandar Teknologi Maklumat. Sebagai contoh, Cyberjaya Selangor dan Taman Teknologi Malaysia ni Kuala Lumpur lah, ya. Kemudian Bandar Pelumbungan. Untuk ekonomi ni, Bandar Pelumbungan ini bandar yang berkembang akibat penerokaan sumber mineral, ya, menawarkan pelbagai peluang pekerjaan, kegiatan pelumbungan dan cari gali. Contohnya Bintulu Sarawak, ya, Kertih Terengganu yang berfungsi sebagai bandar petroleum, pelumbungan petroleum dan juga gas asli. Ya, kalau anak-anak pergi sana, di kawasan sini memang ramai penduduk lah. Disediakan kebenaran asas yang cukup untuk anak-anak pekerja yang terlibat cari gali di tengah lautan itu. Ya, jadi penduduk situ memang padat lah. Okey, seterusnya atau kedua sosial. Sosial ni merujuk kepada fungsi bandar dalam menyediakan kemudahan perkhidmatan kepada penduduk. Apa dia perkhidmatan dia? Pertama, bandar diraja. Bandar yang menjadi tempat terletaknya istana, iaitu kediaman rasmi bagi sultan ataupun raja. Wujud peluang pekerjaan sampingan kepada tempat disebabkan oleh aktiviti pelancongan. Tempat-tempat rajin orang nak melancong. Jadi adalah aktiviti di situ. Melancong, kemudian bukan saja jadi penuh pelancong. Ada yang jual makanan, macam-macam lah. Makanan tradisional, pakaian tradisional, alat permainan di sana. Yang contoh ni, Pekan Pahang, Kuala Kangsar Perak, kalau Kelang Selangor, Arau Perlis, Johor Bahru. Ya. Jadi kalau kita tengok di sini, memang dia memberikan peluang pekerjaan. Kerana di negara-negara di dunia ni, tak banyak yang masih lagi memiliki raja. Malaysia lah raja yang paling ramai. Jadi ini bagi negara-negara lain yang telah terbentuk republik negaranya, asalnya macam Rusia. Rusia dulu ada raja. Sekarang raja republik. Jadi seorang saja yang jadi ketua. Jadi di Malaysia contohnya, setiap negeri ni ada raja kecuali Pulau Pinang, Sabah Sarawak dan juga Melaka. Yang lain ada sultan, ada raja. Jadi bagi orang-orang lain nak tengok bagaimana raja ni satu orang kata lambang lah bagi seorang negeri atau seorang negara. Jadi di situlah peluang pekerjaan dia dapat di situ. Yang seterusnya, bandar pendidikan. Terletak industri pendidikan tinggi yang menawarkan peluang pendidikan. Maknanya kalau kata anak-anak besok belajar ataupun ada adik, kakak, abang yang telah belajar, dia mesti tertumpu kawasan-kawasan bandar ni, pusat pengajian tinggi. Di Bangi, di Serdang, di utara, selatan, timur, barat dan di Malaysia ni, mana-mana negeri ada universiti. Di situ jadi tumpuan dia. Ya. Jadi situ wujud peluang pekerjaan sebagai pensyarah atau keketangan institusi pendidikan tinggi. Ya. Bukan saja pendidikan ni bagi peluang pekerjaan. Orang yang berniaga, makan, minum, pembinaan lagi. Ya. Kerja-kerja sokongan yang lain. Ya. Pengawal keselamatan, bersih kawasan. Jadi di peluang pekerjaan banyak di situ. Sebagai contoh, di Perak, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim. Ya. Kalau di yang swasta, dekat Kuala Kangsar, USAS. Sekatan USAS. Baik. Seterusnya, bandar satelit. Bandar satelit ni berperanan sebagai bandar sokongan kepada bandar utama. Dulu sebelum bandar Shah Alam, Bangi ditubuhkan, tumpuan di Kuala Lumpur. Tapi sudahnya, maaf lah. Bila bandar Kuala Lumpur tu semakin sesak, maka dipecahkan. Ditubuhkan bandar lain sampingan dia. Di Kajang dibangunkan, di Bangi dibangunkan, di Shah Alam dibangunkan, supaya fungsi bandar utama itu dipecah-pecahkan. Digelar sebagai bandar satelit. Peluang pekerjaan dalam pelbagai sektor di situ. Kalau tumpu di Kuala Lumpur, sekarang penduduk sudah membuat pendapatan di mana? Di Shah Alam, di Bangi, di banyak situ. Kerana situ peluang pekerjaan hampir sama di bandar utama ni tadi. Contoh ni Petaling Jaya Selangor, Senawang, Negeri Sembilan. Okey. Yang ketiga, kerajaan ataupun government. Merujuk kepada fungsi yang berkaitan dengan dasar kerajaan dan juga pentadbiran. Yang pertama, bandar sempadan. Berfungsi sebagai pintu masuk negara. Kaitan pelancongan dan perdagangan yang rancak. Di sini pegawai imigresen pun terlibat. Orang berniaga pun terlibat. Kedai-kedai makan pun terlibat. Pelancong pun tengok kalau macam di contoh Rantau Panjang. Ada barang-barang daripada Thailand. Orang Malaysia tak ada pasport, tak ke sana. Boleh tengok barang-barang di barang Thailand berada di Rantau Panjang. Dia juga dengan Pasir Besar, Perlis. Jadi orang tak perlu ke sana. Jadi dapat barang Thailand di situ. Sebab tu pelancongan nak tengok lah.
Kalau nak pergi dapat pergi utara, banyak cenderamata yang gambar gajah. Thailand ni dia punya gajah tu haiwan dia yang diagung-agungkan. Okey. Seterusnya, bandar pentadbiran berfungsi sebagai ibu negeri, ibu negara dalam pusat pentadbiran, menawarkan pelbagai bentuk perkhidmatan kepada penduduk. Apa bentuk perkhidmatannya? Okey. Sebagai contoh, Putrajaya sebagai pusat pentadbiran kerajaan persekutuan, manakala Kota Kinabalu Sabah, Kuantan, Pahang dan Kanga Perlis berperanan sebagai ibu negeri. Okey, mana pusat pentadbiran bagi setiap negeri. Di situ ramailah orang buat penempatan. Seterusnya, bandar pertahanan. Okey, tentera laut ke, tentera udara, tentera darat. Okey, menempatkan pangkalan tentera yang menjadikan bandar itu berkembang sebagai kawasan pertempatan yang besar. Bukan saja tentera. Bila tentera ramai, maka dia terpaksalah bina pertempatan. Pasal apa? Di situ perlu ada sekolah. Kalau mengharapkan anak tentera mungkin tidak mencukupi untuk membekalkan anak murid di sekolah. Jadi dia buatkan bangunan perumahan kerana nak menyokong kepada bandar pertahanan tadi. Maka di situ ada sekolah, ada gerai-gerai, ada kilang mungkin. Sebagai contohnya, Lumut Perak. Orang Perak lah. Dan Port Dickson di Negeri Sembilan. Ada tentera. Dia boleh jadikan kawasan itu menjadi tumpuan orang penduduk. Okey, seterusnya, bandar pentadbiran dah. Okey, anak-anak, kita selesai untuk bandar penempatan di bandar. Kita lihat pula yang terakhir untuk bab ini, itu fungsi penempatan di luar bandar. Baik anak-anak, fungsi dia ekonomi, sosial dan juga kerajaan ataupun governance. Cuma kalau anak-anak bandingkan dua-dua ini, yang ini begitu, dia tidak luas dia punya peranan di sini. Ada tapi tidak sebesar di sini. Orang bandar yang disebut tadi, kerana dia berdapat bangun kawasan itu kerana dia ada faktor ekonomi, faktor pekerjaan yang begitu banyak. Ditambah lagi yang boleh kita katakan penduduk bandar itu educated. Yang bijak pandai, macam-macam peluang pekerjaan, sebab tu dia boleh menyokong segala aktiviti di sini. Jadi kalau kita tengok di luar bandar, pertempatan di luar bandar, pertempatan di luar bandar mempunyai fungsi yang berbeza daripada pertempatan bandar, walaupun di perkara ni dari segi ekonomi, sosial dan kerajaan atau governance. Kita tengok ekonomi. Terdapat pelbagai kegiatan ekonomi iaitu pertanian, peternakan, pelemongan, industri desa yang menawarkan pelbagai pekerjaan. Tak sebut pun dari segi pertanian, peternakan di bandar tadi. Ada peluang pekerjaan tetapi peluang tak banyak. Gaji pun tak besar. Yang kedua, pertanian di kawasan luar bandar merangkumi penanam padi, getah, kelapa sawit dan sayuran. Sayuran ni sebenarnya, kalau kata anak-anak lah, buka YouTube, kita tengok pekerja pendatang dari luar negara bekerja di kawasan sektor pertanian ni mempunyai pulangan yang sangat besar. Mempunyai pulangan yang sangat besar sayuran ini. Jadi kalau kata kawasan pertanian ni memang dia tak buat di bandar, dibuat di luar bandar, tetapi peranan itu ada peranan ekonomi di situ. Orang di situ ada pekerjaan. Okey, macam kata kelapa sawit ikut harga pasaran. Kalau padi ni dia makanan ruji kita, beras, dia stabil harganya. Getah pun ikut juga pasaran dunia. Jadi kawasan sini dia beri peluang ekonomi tetapi tidak sebesar peluang ekonomi yang ada di bandar. Seterusnya, peternakan lembu, kambing serta peternakan ikan air tawar masuk di sini. Pelemongan melibatkan penolakan sumber mineral. Sebut tadi, industri desa membuatkan penduduk menghasilkan produk seperti kraft tangan dan juga makanan. Industri desa yang dah sebut tadi. Dia punya ekonomi dia, ringkas saja, tidak seperti ini. Faktor pelancongan lagi. Pelancongan ni tadi, bandar pelancongan tadi sebenarnya, daripada industri desa, kraft tangan dia menyokong untuk ke sini. Dia hantar ke bandar-bandar. Okey. Kata gini, peternakan lembu, kambing ini disembelih, dihantar dekat mana? Kawasan-kawasan yang kawasan-kawasan perindustrian. Kawasan-kawasan ni tempat yang ada hotel banyak. Orang boleh makan, kedai-kedai makanan untuk makan daging lembu, daging kambing, itik dan sebagainya. Okey, ikan pun sama. Kalau kata kawasan sini melahirkan penanam padi, dia bawa juga beras itu ke bandar-bandar. Orang nak makan di restoran, di rumah-rumah. Begitu juga orang ni usahakan getah. Getah di kawasan bandar-bandar dikeluarkan. Di kawasan-kawasan sini dia usahakan getah tu jadi tayar untuk bahan-bahan berasaskan getah atau plastik lah. Kemudian seterusnya, macam kata
industri biasa. Kalau tu makanan, kepek-kepek, kadang-kadang kalau orang-orang dia pergi jalan ke kampung, dia beli kepek-kepek tu. Pasal apa? Di bandar tak ada. Kalau ada pun mungkin mahal. Kerana kos, kerana sewa bangunan, makanan yang sepatutnya mungkin boleh dapat 3 paket RM10 di kawasan-kawasan luar bandar, mungkin di bandar ketiga paket tu mungkin RM15 ataupun RM20, kerana kos pangkutan, sewa tapak bangunan lagi, kemudian gaji pekerja. Bila kawasan bandar, taraf hidup tinggi, jadi ada perbezaan. Dia berfungsi juga segi ekonomi, tapi tidaklah seluas di sini, di kawasan bandar. Kerana dari sosial, pertempatan luar bandar turut mempunyai kemudahan. Ada kemudahan, bukan tak ada nak. Seperti apa? Rumah ibadat ada, klinik kesihatan ada, perkhidmatan pos ada, bekalan air, elektrik ada. Ini kemudahan dia. Tapi kalau kita bandingkan di kawasan bandar, jauh beza. Ada bandar pendidikan, ada bandar diraja, ada bandar satelit. Tiga-tiga kawasan ini sebenarnya dia punya kemudahan boleh 4 kali ganda berbanding berada di kawasan luar bandar. Dan yang terakhir, fungsi pendapatan luar bandar ni dari segi kerajaan atau bagaimana, perkhidmatan pengurusan pentadbiran berada di luar bandar. Ada yang menguruskan perkhidmatan luar bandar ni. Tengoklah sini. Ini katakan rumah dan pejabat pegawai mukim Ulu Yam, Ulu Selangor. Adalah yang menguruskan kawasan di situ. Penduduk dapat menyelesaikan urusan mereka melalui pejabat pengulu, ketua kampung, tok batin. Ni kawasan pedalaman tuai rumah ataupun penggawa. Ini kawasan-kawasan pedalaman di Sabah Sarawak ni, yang menjadi wakil kepada kerajaan dan menjalankan peranan serta tanggungjawab terhadap masyarakat setempat. Di sini ada, tetapi kemudahan dia tidaklah begitu luas. Tak ekonomi. Kalau kata kawasan kampung yang pendudukan jarak-jarak macam gini nak berselerak macam gini ni, tunjuk yang berselerak macam gini ni, dibina bangunan seperti di Putrajaya. Tidak ekonomi. Maknanya dari segi pengangkutan jauh, kemudahan tak banyak, dia takkan bina. Dia akan bina kemudahan-kemudahan itu mengikut kesesuaian penduduk di situ. Dia tak akan bina lebih daripada keperluan kerana mungkin membazir. Kemudian seterusnya, Balai Raya juga berperanan sebagai pusat kegiatan masyarakat. Balai Raya, sudah kampung lah Balai Raya. Tapi kalau di bandar-bandar macam-macam lah. Ada Dewan Perniagaan itu, ada Dewan Perniagaan ini, ada kawasan kejiranan. Di situ ada disediakan macam tempat makan. Sediakan tempat permainan, renang. Ada tempat permainan macam-macam lah dibuat. Jadi anak-anak, bagi fungsi pertempatan di bandar luar bandar, dia punya sama faktor ekonomi, sosial dan juga government atau kerajaan atau government, tetapi dia punya peranan dia, ni ruang lingkup dia kecil, tetapi di sini besar. Jadi anak-anak, kita habis untuk bab yang ke-9 ni, iaitu pertempatan di Malaysia. Jadi selepas ini Ain dia akan postkan latihan-latihan dan buatlah latihan itu dan hantar seperti biasa. Terima kasih anak-anak. InsyaAllah kita akan tunggu minggu depan lagi. Kalau tiada arah melintang, kita akan melihat tajuk bentuk bumi dan saliran di Asia Tenggara. Bentuk bumi kita dah belajar di Malaysia. Ini untuk Asia Tenggara anak-anak. Okey, kita bertemu lagi anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.